cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai, ya, di mana program Jom Klik Hasil 2023 yang masih lagi berlangsung, ya, sejak ataupun bermula Mac yang lalu lagi, untuk pembayar cukai individu yang mempunyai pendapatan penggajian dan perniagaan melaporkan pendapatan mereka bagi tahun 2022 dan seterusnya membayar cukai sekiranya ada. Dan pada bulan ini, ya, merupakan bulan di mana pembayar cukai individu berpendapatan perniagaan boleh melaporkan pendapatan mereka sehingga 30 Jun 2023 dan tambahan masa pula diberikan sehingga 15 Julai 2023 sekiranya mereka melaporkannya secara online menerusi e-filing di aplikasi MyTax. Jadi untuk kita mengetahui, ya, dengan lebih lanjut lagi tentang, ya, perlukah bayar cukai perniagaan untuk bisnes online. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu pada waktu ini. Kita ada Encik Azrin Hisham Yahya yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Dasar Percukaian dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum, Encik Azrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio, ya, pada waktu ini. Baik, dan cerita tentang bisnes online, ya, sebab apa kalau kita lihat sekarang ni memang ramai sangat yang berkecimpung dalam dunia perniagaan online ni, Encik Azrin, ya. Sama ada secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Jadi, apa yang kita boleh faham ataupun yang dimaksudkan dengan pengenaan cukai ke atas bisnes online ini? Okey, terima kasih DJ Tasha. Okey, sebenarnya tidak ramai yang sedar apabila mereka menjalankan perniagaan aktiviti sama ada bisnes ataupun perkhidmatan online, mereka sebenarnya tidak terkecuali daripada dikenakan cukai pendapatan. Okey, tidak kiralah sama ada anda merupakan seorang social media influencer yang membuat paid review, sokongan jenama ataupun berniaga di media sosial. Sekiranya anda memperolehi pendapatan daripada aktiviti tersebut, anda perlu melaporkan pendapatan kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau Hasil dan seterusnya membayar cukai pendapatan. Walaupun bisnes online ni kelihatan seperti satu kerja yang santai-santai, dan ada yang melakukannya secara suka-suka atau part time, tapi ia sebenarnya dikategorikan sebagai satu profession. Jadi sekiranya anda terlibat dalam bisnes online, pastikan anda melapor pendapatan kepada pihak hasil. Dalam melaporkan pendapatan ini, tidak semestinya anda perlu membayar cukai atau kena membayar jumlah cukai yang banyak. Jumlah pendapatan bercukai boleh dikurangkan, atau ada kalanya langsung tak kena cukai sekiranya anda layak menuntut perbelanjaan yang berlaku. Okey, anda juga boleh menerima bayaran balik cukai pendapatan sekiranya ada, sama seperti mereka yang makan gaji. Okey. Okey, itu, ya, yang perlu kita tahulah untuk mereka yang berniaga secara online ni. Sebab apa ada yang kata macam, lah, saya baru je berniaga, untung pun ciput lagi dah nak kena bayar cukai ke? Jadi apa yang sebenarnya boleh, bisnes yang macam mana yang boleh dikenakan cukai ini untuk perniagaan online ni, Encik Azrin? Untuk perniagaan online ni, bisnes yang boleh dikenakan cukai ialah semua jenis perniagaan lah. Okey, termasuklah sama ada menjadi influencer, membuat paid review dan juga untuk mengambil upah dalam apa saja perkara di dalam bidang media sosial, ya. Sebenarnya cukai pendapatan terhadap bisnes online ni bukan satu perkara yang barulah. Okey, Lembaga Hasil Dalam Negeri, kami melayan cukai pendapatan bisnes online ni sama seperti cukai pendapatan offline atau konvensional. Sama macam peniaga-peniaga yang membuat perniagaan di kedai-kedai. Okey, di mana pendapatan perniagaan daripada bisnes online ni layak dikenakan cukai setelah mengambil kira semua perbelanjaan yang layak dibenarkan dalam perniagaan, termasuk setelah menolak pelepasan cukai yang layak dituntut oleh para peniaga online tersebut. Okey, oleh itu
masalahnya masih ramai juga peniaga online kini yang tidak membayar cukai pendapatan masing-masing walaupun menjana sejumlah pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Keadaan ini mungkin dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuklah peniaga tidak ada maklumat ataupun pendedahan yang betul, atau mereka selalunya mengambil sikap mudah terhadap perkara tersebut. Pendapatan online ini bukan sahaja pendapatan yang diterima daripada jualan produk, tetapi juga termasuk pendapatan yang diterima sebagai famous atau influencer. Orang kata sekarang ni pempengaruh pempengaruh yeah. Sama ada melalui IG review, YouTuber, okey, dan juga Facebook dan lain-lain Okey, pendapatan famous atau mana-mana perniagaan secara online yang dibayar kerana melakukan gift review ataupun perkhidmatan melalui platform digital, semuanya adalah tertaluk kepada pendapatan yang boleh dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi bagi peniaga bisnes online atau famous ataupun individu yang dikenakan bayaran untuk setiap status review mereka ni sama ada di semua platform digital, pendapatan yang diterima layak dikenakan cukai pendapatan. Okey, macam itu situasinya. Baik, jadi berbaliklah tadi kepada situasi ramai yang takut sangat nak pergi laporkan cukai mereka ni disebabkan rasa macam pendapatan mereka tu masih lagi sedikit. Jadi nak tahu ni Encik Azrin, sebenarnya berapa pendapatan minimum yang akan membuatkan dia layak dikenakan cukai tu? Okey, bercakap tentang pendapatan minimum untuk melayakkan individu membayar cukai pendapatan, layanan cukai kepada mereka yang mempunyai pendapatan bisnes online ni, dia adalah berbeza jika dibanding dengan mereka yang menerima gaji setiap bulan. Okey. Seperti yang rakyat Malaysia ketahui, pendapatan minimum yang melayakkan individu makan gaji ataupun yang terlibat dalam penggajian lah. Okey. Mereka akan dikenakan cukai sekiranya mempunyai pendapatan tidak kurang daripada RM37,333 setahun. Setahun. Ini selepas potongan KWSP lah. Okey, ini bagi yang makan gaji. Okey, tetapi berbeza bagi individu yang menjalankan bisnes online ni ataupun perniagaan online ni, di mana secara automatik ni mereka dikenakan cukai sebaik saja memulakan perniagaan. Okey, keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profession ataupun bisnes online ni lah adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai, termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa atau yang dikenali sebagai ekonomi bayangan. Okey, pengenaan cukai bagi bisnes online sahaja sama seperti perniagaan dalam perniagaan konvensional, di mana income tax atau pihak hasil menasihatkan untuk anda yang menjalankan perniagaan online untuk mendaftar nombor cukai pendapatan dan seterusnya melaporkan pendapatan kepada hasil walaupun bisnes anda mengalami kerugian dalam tahun tersebut. Baik. Rugi ke, untung ke, masih kena lapor kepada lembaga hasil dalam negeri atau pihak hasil lah. Okey, so dalam keadaan ini saya menasihatkan kepada para pendengar ataupun kepada peniaga online di sana, jangan takut untuk melaporkan pendapatan bisnes online anda walaupun nilainya tak banyak, kerana cukai hanya akan dikenakan setelah mengambil kira semua perbelanjaan yang layak dibenarkan dalam perniagaan dan juga pelepasan yang layak dituntut oleh peniaga tersebut. Maknanya kita akan kira. Betul. Bukannya kita nak terus-terus ambil bayar je cukai. Okey. Jadi pastikan untuk itu sebagai seorang peniaga, anda dinasihatkanlah untuk menyediakan akaun untung rugi untuk transaksi perniagaan anda. Untuk ini bukan apa, kita nak membuktikan yang pendapatan tersebut adalah boleh dikenakan cukai atau tidak. Kita nak kira perniagaan tersebut boleh dikenakan cukai atau tidak. So kenalah ada akaun untung rugi. So pengiraan cukai adalah bergantung kepada kadar cukai yang akan dikenakan.
Baik. Itu dia. Jadi yang paling penting sekarang, apa yang Cik Azrin nak ingatkan adalah lapor je dulu. Lapor dulu. Kan sebab apa, kita tak tahu yang banyak mana kita akan dikenakan cukai, kan. Kadang-kadang tak kena pun. Kalau kata perniagaan tu tak layak untuk dikenakan cukai, tak kena pun, ya Cik Azrin, kan? Tak kena. Ya, jadi tak perlu risau. Tapi yang paling penting sekali adalah laporkan cukai. Maksudnya walaupun dia baru je buat bisnes, laporkan cukai dulu. Daftar dulu, Cik Azrin. Daftar, kemudian kalau boleh sediakan akaun. Baik. Senang ke susah nak daftar tu? Ada yang tanya ni, dia baru buat bisnes, dia kata macam mana nak daftar ni, online ke kena pergi ke kaunter? Macam mana tu yang paling mudah sekali? Untuk mendaftar dia, pembayar cukai boleh berdaftar memasuki di laman web www.hasil. Ya, laman sesawang rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, lepas tu sekarang ni ada aplikasi MyTax, cukup mudah. Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita nak tahu, Cik Azrin, berapa kadar cukai bagi bisnes online untuk individu dan syarikat ni? Sama ataupun tidak? Tapi dua-duanya berniaga, kan? Dua-dua perniagaan, kan? Jadi bagaimana charge kenakan? Sebenarnya kan, kadar cukai untuk bisnes online ni untuk individu dan syarikat ni berbeza. Okey. Bagi bisnes online yang dijalankan oleh individu, kadar cukai pendapatannya adalah antara 0% sehingga 30% bagi tahun taksiran 2022. Maksud 0% tu ialah kalau perniagaan itu rugi, 0% lah, tak adalah cukai yang dikenakan terhadap dia. Okey. Hanya dia ada cukai tu pula cukai yang bertingkat lah. So kadar tu maknanya boleh disemak lah dekat dalam laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, bagi syarikat pula, kadar cukai pendapatan yang dikenakan adalah di antara 17% sehingga 24%. Betul, kadar cukai maksimum lah. Okey, semakin tinggi pendapatan yang diterima, maka semakin tinggilah kadar cukai yang dikenakan. Maknanya jadi tingkat-tingkat pendapatan dia. Okey, so bagi para pendengar, jangan bimbang, jangan risau. Laporkan dulu pendapatan. So dan sekiranya ingin tahu kan maklumat dan inginkan maklumat lanjut tentang kadar cukai ini, para pendengar boleh merujuklah ke portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu www.hasil.gov.my dengan membuat carian kadar cukai. Kat situ semua ada ditunjukkan. Ya, cukup mudah. Apa yang perlu disediakan dan bagaimana pula dikenakan kepada ataupun ke atas perniagaan kita itu tadi. Baik, untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kami di Bernama Radio, ya, waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Tetamu kita Encik Azrin Hisham Yahya, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik yang cukup menarik kita bawakan, perlukah bayar cukai perniagaan untuk bisnes online? Jadi, Encik Azrin, ramai individu yang kita tengok yang terlibat dengan bisnes online ni, dia rasa takut tadi macam saya kata tadi, ataupun mungkin tak mahu pun lapor pendapatan mereka tu. Jadi ini disebabkan juga salah anggap mereka tentang percukaian. Jadi apa pandangan Cik Azrin sendiri? Betul lah. Apabila disebut perkataan cukai je, semua orang takut. Semua berdebar-debar. Semua berdebar-debar, semua takut dan semua orang nak lari lah sebenarnya. So sebenarnya ada banyak kesilapan dan salah anggap peniaga online terhadap kewajipan membayar cukai pendapatan ni. Okey, antara salah anggap yang paling popular ialah sekiranya saya sudah membayar zakat, maka tak perlulah saya membayar cukai. Itu antara salah anggap yang paling popular lah. Okey, sebenarnya bayaran zakat dan bayaran cukai pendapatan ni adalah dua perkara yang berbeza. Okey, seperti yang kita ketahui, untuk umat Islam, pembayaran zakat adalah sesuatu yang wajib untuk dibayar. Manakala pembayaran cukai pendapatan pula adalah wajib di sisi undang-undang untuk negara, di bawah Akta Cukai Pendapatan. Okey, satu dari sisi agama, satu lagi dari sisi kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, sekiranya anda membayar zakat kepada Majlis Agama Islam, anda masih tertakluk di bawah Akta Cukai Pendapatan untuk melaporkan dan juga
mengemukakan borang cukai pendapatan dan melaporkan cukai pendapatan tersebut kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau Hasil. Okey. Kalau anda tak hantar borang taksiran, maknanya anda juga akan dikenakan tindakan undang-undang, kan? So kita tak naklah perkara terjadi macam tu. So jadilah seorang pembayar zakat yang baik dan juga pembayar cukai pendapatan yang baguslah. Okey. Ada juga salah anggap yang lain, iaitu okey, antaranya ialah sekiranya perniagaan yang saya lakukan, perniagaan bisnes online tu rugi, maka tak perlulah hantar borang cukai pendapatan. Okey, so ini pun salah anggap yang sangat popular lah di kalangan rakyat Malaysia. Maknanya kalau bisnes saya rugi, saya tak perlu lapor cukai pendapatan. Sebenarnya salah, because masih ramai peniaga yang tak faham. Kononnya jika bisnes mereka atau perniagaan online mereka pada tahun tersebut mengalami kerugian, mereka tak perlu bayar cukai pendapatan. Tak perlu bayar cukai pendapatan, tak perlu lapor cukai pendapatan. Semuanya salah. Maknanya dia sekiranya rugi, dia masih perlu melaporkan perniagaan dia kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga menghantar dengan melaporkan pendapatan tersebut dengan cara menghantar borang cukai pendapatan melalui kaedah e-filing ataupun kaedah manual lah. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan pendengar dan juga peniaga online di luar sana, sekiranya seseorang peniaga tersebut mengalami kerugian dalam bisnes online dia pada tahun ini, kerugian tersebut boleh ditolak pada tahun hadapan apabila dia mendapat keuntungan daripada tahun hadapan. Maknanya tahun hadapan cover balik dia cover balik rugi tu. So sebab tu kita perlu lapor. Kalau kita tak lapor perniagaan kita pada tahun ini yang rugi, tahun depan kita tak boleh tolak dan kita akan kena bayar cukai yang tinggi kalau tahun depan kita untung. Itu cerita dia. Kat situlah keuntungan pula kepada peniaga online ni. So rugi pun kena lapor, untung pun kena lapor. Okey. So satu lagi yang salah anggap yang biasa terjadilah kepada peniaga bisnes online di Malaysia ni ialah perniagaan online tak perlu daftar dengan SSM ke atau dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tak perlu daftar sebab saya ni berniaga online je. Saya tak buka kedai. Tak boleh lah situ Saya tak ada buka kedai, saya tak ada menyewa kedai, saya tak ada berjumpa dengan peniaga secara bersebuka. Saya berniaga online. Orang order melalui aplikasi media sosial, saya terus post barang je. Kan, betul tak? Lepas tu orang pun terus bayar pun melalui perbankan internet saja. So saya tak pernah bersemuka, saya tak ada kedai, tak pernah bersemuka. So perniagaan saya online. So saya tak perlu mendaftar dengan SSM, tak perlu daftar dengan SDN. Itu adalah satu salah anggap yang sangat popular. Sebenarnya sama ada anda berniaga di Instagram ke, di media sosial ke, atau menjalankan perniagaan dari rumah ke, ataupun anda membuka kedai, membuat perniagaan secara konvensional dengan menyewa atau memiliki kedai, bertemu dengan pelanggan secara konvensional ke, bersemuka ke atau tidak ke, ia tetap sebuah perniagaan. Sekiranya menjalankan perniagaan, tak kiralah apa kaedah sekalipun, bisnes online ke, tak online ke, konvensional ke, ianya perlu didaftarkan dengan SSM. Maknanya kita perlu ada lesen perniagaan dan juga ia juga perlu didaftarkan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri, kena ada nombor cukai pendapatan dan juga perlu melaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri melalui kaedah e-filing atau borang manual. Itulah dia. Itu dia. Maksudnya termasuklah juga para ejen, dropship dan sebagainya. Asalkan ada pendapatan, maka dah boleh daftar syarikat di SSM dan laporkan cukai anda. Yang untung rugi lapor je. Sebab kan ada keuntungan kembali kepada si pelapor cukai itu tadi, yang buat bisnes. Baik, jadi kita tahu juga Cik Azrin bahawa individu yang menjalankan bisnes online ni turut dikenakan cukai pendapatan lah seperti mana yang Cik Azrin kongsikan tadi. Jadi apa sebenarnya tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai? Okey, terima kasih Tasha. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, sebagai pembayar cukai bisnes online ni, anda bertanggungjawab. Yang pertama,
untuk mendaftarkan perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM lah. Maknanya kalau boleh ada lesen perniagaan dengan SSM. Tak kira lah sama ada secara enterprise ataupun perkongsian ataupun sebagai syarikat sedia berhad. Okey, itu pilihan masing-masing lah. Okey, dan seterusnya berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk mendapatkan nombor cukai pendapatan. So kalau individu, kita akan bagi nombor cukai pendapatan individu. Kalau syarikat, kita akan bagi nombor pendaftaran untuk syarikat. Okey, setelah mendaftar dan mempunyai nombor cukai pendapatan, tuan-tuan dan perempuan, pendengar semua yang menjalankan perniagaan bisnes online ni perlu melaporkan pendapatan, tak kira lah sama ada untung atau rugi daripada aktiviti bisnes online tersebut kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey. Dan sekiranya tuan-puan mempunyai pendapatan yang lain daripada aktiviti ekonomi digital ni, maknanya daripada media sosial ni, seperti pendapatan sebagai influencer, because daripada bisnes online ni tak semestinya dia menjual barangan, dia juga mungkin kadang-kadang menjadi influencer, pempengaruh. Betul. Because kadang-kadang dia ada ramai dia punya pengikut, followers dia kan. Okey, ataupun kadang-kadang dia juga diberi upah untuk membuat paid review tentang sesuatu produk, ataupun kadang-kadang dia juga diminta untuk seperti yang kita kata menjadi orang kata model lah, model kepada sesuatu perniagaan, barangan atau services. Okey. So semua pendapatan atau bayaran yang diterima daripada media sosial ni, sebagai bisnes online ke, perniaga online ke, atau sebagai influencer ke, membuat paid review ke, semua pendapatan tersebut akan dikenakan cukai pendapatan dan perlu dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik. Okey. Oleh itu, apabila dah menerima pendapatan tu, borang nombor cukai pendapatan pun dah ada. Seterusnya siapkan akaun penyata untung rugi, maknanya kita nak menentukan berapa banyak pendapatan yang diterima pada tahun tersebut dan berapa pelanjaan-pelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan yang ingin dituntut. Seterusnya bolehlah mengisi dan melengkapkan serta menghantar borang EB, iaitu borang cukai individu. Okey, sekiranya individu lah. Kalau syarikat dia kena hantar melalui borang C. Okey, secara e-filing menerusi aplikasi perkhidmatan pencukaian secara dalam tarian di aplikasi mytax.hasil.gov.my. Maknanya apabila dah hantar ni, dia ada juga di borang tersebut, iaitu di ruangan tuntutan untuk pelepasan cukai bagi individu. Ada banyaklah pelepasan dia, seperti pelepasan diri, pelepasan anak-anak, isteri. Boleh tengok dekat situ kan apa kelayakan. Semua ada, kelayakan ada. Pelepasan-pelepasan tu, iaitu saya tak perlu ceritalah. So boleh semak dekat dalam borang tu. Okey, apabila dah lapor cukai pendapatan melalui e-filing tu, maknanya kita melaporkan pendapatan kita yang kita terima berapa, perbelanjaan kita berapa, jumlah pendapatan kita berapa, jumlah cukai kita kena bayar berapa, semuanya dah dikira secara automatik di dalam aplikasi e-filing tersebut. Tak payah nak pening-pening kepala, tak perlu kalkulator pun. Dan memang cukup mudah cuma isi saja. Cukai dia dah kira automatik di e-filing tu. Betul. Okey, maknanya apabila kita dah berniaga, kita pun dah tahu kita ada kewajipan untuk membayar cukai pendapatan. Tentulah para pendengar nak tahu kan, ingin tahu berapa jumlah cukai pendapatan yang dikenakan ke atas kita ni atau bisnes kita ni. So yang itu jangan risau, apabila kita mengisi, totally akan ada. Dia akan appear automatic. Maknanya aplikasi tu dia telah mengira. Betul. Tak payah pening-pening sebab dia memang user friendly lah aplikasi tersebut. Akhirnya apabila dah hantar borang e-filing tu,
ada satu peringatan yang saya perlu ingatkan kepada pembayar cukai dan juga peniaga bisnes online ni, iaitu anda perlu simpan dokumen dan rekod perniagaan dengan baik selama 7 tahun. Saya nak bagi satu tips lah. Okey. Sebaik-baiknya kadang-kadang kita ni perniagaan kita sibuk. Okey, untuk supaya dokumen tips ni rekod perniagaan kita ni tak hilang, kalau boleh kita beli satu file dan kita simpan. Kalau boleh 1 tahun 1 file. Kita tandakan. Maknanya kalau file tahun 2022 semua berkaitan dengan resit jualan kita, resit belian kita, apa-apa barang kita letak kat dalam file. Besok bila kita nak isi borang e-filing atau apabila kita nak menyediakan penyata untung rugi perniagaan, kita boleh refer balik. Tak hilang. 1 tahun 1 file. Okey. Senang, itu tips lah. Okey, cukup mudah ya. Sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak tanyakan ni kepada Encik Azrin ni, tetapi masa pun tidak berapa nak ada dah sekarang ni. Namun apa antara lain juga yang nak diwar-warkan juga adalah tentang program khas pengakuan sukarela 2.0 ataupun PKPS 2.0 yang telah pun bermula dan akan berakhir pada 31 Mei 2024 ya. Encik Azrin ya. Jadi kepada anda semua, bolehlah ambil peluang ini dan program ini memberi peluang kepada pembayar cukai yang mempunyai pendapatan tahun ke belakang yang belum ataupun tidak dilaporkan kepada hasil, untuk anda semua melaporkannya dalam tempoh yang ditetapkan. Apapun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Azrin Hisham Yahya yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kerana bersama-sama dengan kami dalam program Klinik Cukai waktu ini. Terima kasih Encik Azrin. Terima kasih. Baik, terus saja setia dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda.